Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ada rakan saya tu imam tu imam masjid, bacaan dia sedap, lagunya pun sedap. Kalau dia baca ayat ni, dia akan ulang ayat yang hujung tu, wa yaqulul kafir. Sahabat saya tu imam ni, dia akan ulang 3 kali. Ketika dia jadi tu imam, kebetulan dia baca surah An-Naba ini sampai ayat 40 ni, dia akan ulang 3 kali. Dia ulang sampai kita kadang-kadang terasa macam dia tak ingat ke. Rupanya dia nak ambil perhatian, nak beri perhatian kepada para makmum supaya ambil tahu tentang ayat ini. Wa yaqulul kafir, dia ulang sekali lagi. Wa yaqulul kafir, dia ulang sekali lagi. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Apa makna ayat yang kita baca tadi, rakan-rakan sekalian? Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang-orang kafir, seksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Itu dia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-40 surah An-Naba, keluhan orang kafir. Keluhan ini kita jadikan tajuk kita pada pagi ini, tajuk cita-cita tidak kesampaian. Apa cita-citanya dalam ayat ini? Cita-cita orang kafir ini bila menghadap Allah di padang mahsyar, bila melihat akan kehebatan, akan teruknya, akan dahsyatnya, akan menyala api yang menyala daripada api neraka, dan dia lihat keliling dia dengan azab dan sebagainya, maka dia pun bercita-cita untuk jadi tanah saja. Apakah cita-cita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu jawapannya sudah pasti tidak. Semua orang, terutama orang kafir yang bukan Islam, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Rakan-rakan sekalian, kata Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullahu taala, dalam menjelaskan ayat ini, beliau berkata, tidaklah orang berkata begini melainkan dia berada dalam kesempitan dan kesedihan yang tersangat. Ia ibarat macam orang merajuk lah tuan-tuan. Dia minta sesuatu dengan kawan dia ataupun dengan ayah dia, mak dia ke. Ayah dia, mak dia tak beri, kawan dia tak beri. Dia nak sungguh benda yang dia minta tu. Lalu dia kata tak apalah, biarlah. Itu melambangkan kesedihan dia kerana tak dapat barang yang dia minta. Begitu juga dengan ucapan yang kata ya laitani kuntu turaba itu, supaya aku jadi tanah saja. Kata Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, bahawa gambaran kepada kesempitan dan kesedihan. Ini adalah kalimat yang memberikan bayang-bayang ketakutan dan penyesalan, sehingga dia berangan-angan untuk tidak menjadi manusia dan mahu menjadi unsur yang diabaikan dan disia-siakan, yakni tidak diperhitungkan, yakni tidak dikira amalan dia. Dia kira senang agaknya. Mudah-mudahan orang bukan Islam ni diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam. Kalau dia kekal dalam keadaan bukan Islam, dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tengok seksaan Allah di padang mahsyar itu, dia pun bercita-cita untuk jadi tanah saja. Apakah yang kamu lakukan itu semua dilupakan oleh Allah Ta'ala? Sebagaimana Asy-Syahid Sayyid Qutb mengetengahkan ayat, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah berfirman dalam ayat 115 surah Al-Mu'minun. Allah berfirman, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah tanya begitu. Kamu ingat senang ke hidup ni? Kamu ingat hidup kamu begitu saja ke? Apa yang kamu buat atas muka bumi tidak dipertanggungjawabkan? Malah ia pasti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti.
Sebab itu kita bila berada atas muka bumi, berhati-hatilah dengan keadaan kita di muka bumi. Ikutlah peraturan Allah, perintah Allah, tinggalkan larangan, buatlah arahan, patuhlah perintah Allah, berusahalah untuk mematuhi perintah Allah yang wajib, yang sunat, tinggalkan yang makruh. Makruh pun kita kalau boleh tinggalkan, yang haram semetelah lagi, tinggalkanlah semua. Mudah-mudahan kita ni di kalangan orang yang diangkat namanya sebagai orang yang sangat patuh kepada perintah Allah, sama ada larangan pun dan juga suruhan kita patuh. Larangan kita patuh dengan meninggalkan, suruhan kita patuh dengan melaksanakannya.